Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Ashraf bin Ruslan bersama ahli kumpulan saya Putri Syatira binti Ibrahim dan Ting Siwe. Pada hari ini kami akan membuat satu pembentangan untuk melengkapkan pembentangan tugasan 2 iaitu pembentangan kumpulan yang berkaitan dengan tajuk peranan perlembagaan persekutuan dalam merealisasikan cita-cita mewujudkan sebuah negara yang demokrasi dan adil untuk semua pihak. Antara peranan perlembagaan persekutuan yang telah kami kenal pasti iaitu yang pertama, kebebasan beragama yang terdapat dalam perkara 11 dalam perlembagaan persekutuan. Yang kedua, kesamarataan yang terdapat pada perkara 8. Yang ketiga, perkara 152 bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan persekutuan. Baik, yang pertama, kebebasan beragama. Apa yang perlu kita tahu tentang kebebasan beragama? Baik, kita lihat dulu konsep kebebasan beragama dalam konteks Perlembagaan Persekutuan Malaysia ataupun Perlembagaan Persekutuan. Kesemua konsep-konsep ini saya telah peroleh daripada beberapa jurnal yang berautoriti dan beberapa laman web yang juga laman web yang berautoriti. Yang pertama, kita dapat lihat Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang bangsa dan agama yang bernaung di bawah undang-undang tertinggi yang sama iaitu Perlembagaan Persekutuan. Pendapat ini telah dinyatakan oleh Ahmad Syauqi dan Nisar Ahmad pada 2023 dalam penulisan mereka. Di sini kita dapat lihat bahawa konsep kebebasan beragama itu wujud disebabkan terdapatnya kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia. Jadi, kita tidak boleh bersifat autokratik untuk menghalang setiap individu menganut agama dan kepercayaan mereka. Di sini kita dapat lihat Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan kebebasan untuk semua rakyat bebas menganut agama masing-masing walaupun agama Islam itu sebagai agama persekutuan. Baik, seterusnya mengikut penyataan Suhakam pada 2022, kebebasan beragama di Malaysia merupakan hak asasi bagi rakyat Malaysia, di mana hak asasi ini adalah keperluan kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Contohnya, selain hak beragama, kita juga ada hak untuk bersuara, hak untuk menyampaikan pendapat. Dan sesungguhnya hak asasi ini memang sememangnya keperluan bagi setiap manusia. Dan seterusnya, kita dapat lihat konsep hak di sini adalah hak untuk menukar kepercayaan agama bagi orang bukan Islam. Saya nyatakan di sini bagi orang bukan Islam menyatakan pegangan agama secara terbuka. Iaitu kita dapat lihat hak untuk menukar agama bagi yang bukan Islam. Kenapa bagi yang bukan Islam saja? Hal ini kerana perlembagaan di Malaysia juga mengamalkan maqasid syariah iaitu penjagaan agama ataupun menjaga agama, di mana umat Islam tidak boleh sesuka hati menukar agama selain agama Islam. Dalam Islam juga kita dilarang untuk keluar daripada agama Islam atau dipanggil murtad. Baik. Dan yang kedua, menyatakan pegangan agama secara terbuka. Jika kita lihat, menyatakan pegangan agama secara terbuka ini boleh dilakukan oleh semua rakyat, sama ada yang bukan Islam ataupun yang Islam. Hal ini menunjukkan bahawa Perlembagaan Malaysia memberikan situasi adil kepada kesemua rakyat tanpa mengekang kebebasan beragama mereka. Pendapat ini telah dikemukakan oleh Ahmad Munawar dan Wan Kamal 2020. Baik, seterusnya dalam konsep utama juga, dalam konsep kebebasan beragama juga pasti ada isunya. Yang kita dapat lihat iaitu isu agama mempunyai potensi untuk mencetuskan salah faham, prejudis, perasaan tidak puas hati serta konflik dalam hubungan etnik. Ini telah dinyatakan oleh Muhammad Faizal dan Muhammad Arif 2019. Antara isu agama yang sering terjadi ialah pluralisme, iaitu ideologi yang
mengubah pandangan seseorang dan menyebabkan kekeliruan terhadap kefahaman beragama. Perkara ini telah dinyatakan oleh Ahmad et al. 2021. Mengapa isu agama ini sering dimainkan? Hal ini kerana Perlembagaan Malaysia telah menetapkan bahawa Islam itu sebagai agama persekutuan. Terdapat sesetengah pihak luar yang cuba memainkan sentimen agama untuk menggoyahkan kedaulatan negara. Maka isu agama ini perlu diberi perhatian agar setiap rakyat dapat hidup dalam suasana yang harmoni dan aman. Selesai daripada itu, kita akan lihat pula apakah yang sebenarnya diperuntukkan dalam perlembagaan berkenaan dengan kebebasan beragama. Saya telah memperoleh dapatan melalui Ahmad et al. 2022 tu kebebasan beragama dalam Perlembagaan Persekutuan atau Perlembagaan Malaysia terletak pada perkara kebebasan asasi bahagian 2 perkara 11. Sebenarnya yang dinyatakan oleh perkara 11. Seterusnya dengan merujuk Perlembagaan Persekutuan, perkara 11 terdapat 3 aspek penting yang dinyatakan dalam perkara 11, iaitu tiap-tiap orang berhak menganuti agamanya yang tertakluk kepada fasal 4, iaitu mengembangkannya. Di sini kita dapat lihat setiap orang boleh menganut agama mereka tanpa sebarang halangan, mengamalkan dan juga mengembangkan. Dan seterusnya, tiada seorang pun boleh dipaksa membayar apa-apa cukai yang hasilnya diperuntukkan khas kesepunya atau sebahagiannya bagi maksud sesuatu agama selain agamanya tersendiri. Seterusnya, tiap-tiap kumpulan agama berhak menguruskan hal ehwal agama sendiri, menubuhkan dan menyenggara institusi bagi maksud agama atau khairat dan memperoleh serta mempunyai harta, memegang dan mentadbirkannya mengikut undang-undang. Bagi aspek yang ketiga ini, iaitu mengatakan bahawa setiap kumpulan agama berhak menguruskan hal ehwal agama mereka yang tersendiri dan juga menubuhkan dan menyenggara institusi. Apakah institusi ini? Antara institusi bagi umat Islam ialah masjid. Bagi agama Hindu, Buddha dan Kristian adalah kuil, tokong dan gereja. Kesemua penganut agama bebas untuk mengamalkan agama mereka. Inilah yang telah diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan bagi mewujudkan suasana adil bagi setiap rakyat. Dan juga dalam Perlembagaan Persekutuan tidak terdapat paksaan agar semua rakyat harus memeluk Islam. Baik, kita dapat lihat di sini betapa adilnya Perlembagaan Persekutuan terhadap semua rakyat di Malaysia. Baiklah, seterusnya kita lihat pula isu yang terjadi dalam kebebasan beragama. Contohnya, isu pertukaran agama seorang remaja perempuan bukan Islam berumur 17 tahun. Baik, isu ini terjadi di Pasir Emas pada 1990. Kronologi isu ini bermula apabila seorang remaja perempuan bukan Islam telah diislamkan oleh seorang kadi tanpa pengetahuan dan kebenaran penjaganya. Kes ini telah dirujuk ke mahkamah untuk memohon satu pengisytiharan bahawa penganutan itu tidak sah kerana mengikut perlembagaan, seorang penjaga berhak untuk menentukan agama anaknya. Namun demikian, mahkamah mengatakan bahawa dalam perkara 11 fasal 1 menetapkan agar kebebasan agama terpakai kepada semua orang tanpa mengira umur, dengan syarat orang itu sempurna akal dan boleh membuat keputusan sendiri. Maka dengan itu, remaja perempuan itu bebas untuk memilih agama anutannya kerana ketika memeluk Islam, remaja tersebut berumur 17 tahun dan 8 bulan. Dan di bawah Perlembagaan Persekutuan perkara 11, remaja itu bebas untuk memilih agama anutannya. Isu ini telah diperoleh daripada kajian Ahmad et al. 2022. Baik, sekian sahaja daripada saya membentangkan kebebasan beragama dalam Perlembagaan Persekutuan. Saya serahkan kepada ahli kumpulan saya untuk meneruskan pembentangan. Baik, sekian, terima kasih. Hai, saya Putri Syatira binti Ibrahim akan menyambung pembentangan yang seterusnya. Peranan
perlembagaan persekutuan dalam merealisasikan cita-cita mewujudkan sesebuah negara yang demokrasi dan adil untuk semua pihak adalah kesamarataan, iaitu perkara yang ke-8, kesamarataan. Perkara ke-8 iaitu kesamarataan adalah antara peranan perlembagaan persekutuan dalam bahagian hak asasi. Apa itu hak asasi? Hak asasi merupakan perkara asas yang perlu dinikmati oleh setiap individu. Perkara ke-8 perlembagaan persekutuan Malaysia adalah berkenaan dengan hak kesamarataan. Baiklah, ia mengelakkan berlaku diskriminasi dan ketidakadilan kepada rakyat Malaysia serta menegakkan hak asasi manusia. Kesamarataan ini dapat dilihat dari segi banyak aspek, termasuklah dari segi agama, bangsa, keturunan, tempat lahir dan jantina. Jadi bermaksud, semua individu tiada yang terkecuali mempunyai hak sama rata dalam kebebasan asasi yang sejajar dengan sistem kebebasan yang dijanjikan oleh kerajaan buat semua. Terdapat pelbagai perspektif tentang kesamarataan daripada pelbagai sudut. Baiklah, saya akan menyatakan menurut ahli falsafah politi barat terlebih dahulu ya. Menurut ahli falsafah politi barat, manusia tidak dijadikan pada kedudukan yang sama dan perlu dilayan mengikut keperluan dan kesesuaian. Menurut Islam pula, semua manusia yang diciptakan adalah sama di sisi Tuhan walaupun setiap manusia berbeza antara satu sama lain. Namun yang membezakannya yang sebenarnya adalah takwa. Hal ini bermaksud semua manusia yang diciptakan adalah sama, kan pelbagai bangsa, agama, perbezaan kaum dan sebagainya adalah kerana untuk saling mengenali, bukan untuk membezakan berasaskan bangsa dan sebagainya. Dan yang membezakannya adalah takwa di sisi Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kesamarataan ini dan mengelakkan daripada berlakunya ketidakadilan dan untuk keadilan buat semua. Baiklah, info tambahan. Terdapat 9 perkara bermula dengan perkara ke-5 hingga perkara ke-13 dalam bahagian hak asasi sebagai peranan perlembagaan persekutuan. Peranan perlembagaan persekutuan, perkara ke-8 yang sebentar tadi saya kemukakan dan telah saya terangkan, 3 perkara di bawah hak kesamarataan. Yang pertama, diskriminasi. Yang kedua, perlindungan, serta yang ketiga, pendidikan. Diskriminasi, di mana kita dapat lihat bagaimana peranan perlembagaan persekutuan melalui perkara ke-8 kesamarataan sebentar tadi yang telah saya kupaskan adalah dalam menghapuskan diskriminasi. Menghapuskan diskriminasi terhadap warga negara semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, tempat lahir atau jantina dalam mana-mana undang-undang. Contohnya, kesamarataan jantina di rumah, tempat kerja maupun sekolah. Misalnya, berlaku diskriminasi buat golongan jantina wanita dalam skop bidang pekerjaan, di mana wanita dianggap tidak berkemampuan atau tidak berkebolehan untuk bersaing melakukan pekerjaan dalam bidang yang sama dengan lelaki. Jadi di sini info tambahan telah saya kemukakan iaitu Malaysia telah mencadangkan rang Undang-Undang Kesamarataan Jantina 2017 yang dibawa oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Seterusnya, memastikan tiada diskriminasi yang memihak pada mana-mana orang atas alasan bahawa seorang rakyat raja bagi mana-mana negeri. Contohnya seperti memberi layanan yang sama rata
tanpa ada berat sebelah dan berpihak kepada individu yang lebih berkuasa. Jadi perkara itu adalah diskriminasi kerana lebih berpihak kepada individu yang berkuasa. Jadi penetapan undang-undang yang adil terhadap semua mestilah diberikan oleh semua rakyat tanpa mengikut kasta perbezaan kuasa. Okey, selain itu, memastikan tiada pihak berkuasa awam boleh menindas mana-mana orang atas alasan bahawa dia bermastautin, iaitu menetap dalam sesebuah daerah atau menjalankan perniagaan di mana-mana bahagian persekutuan di luar bidang kuasa pihak berkuasa itu. Contohnya, pihak berkuasa awam seperti Majlis Perbandaran Daerah di mana ditugaskan untuk mengawal kesejahteraan dalam sesuatu perbandaran daerah, juga melibatkan perniagaan. Jadi pihak berkuasa awam seperti Majlis Perbandaran Daerah ini tidak boleh menghalang mana-mana kaum untuk melaksanakan perniagaan di sesebuah kawasan. Tidak boleh jika hanya kaum tertentu sahaja, kaum yang dihaskan sahaja yang dibenarkan untuk berniaga. Tidak sama sekali. Tidak berlaku sebarang diskriminasi. Dan di sinilah dinyatakan perkara ke-8 iaitu kesamarataan sebagai peranan perlembagaan persekutuan untuk memberikan hak yang sama rata buat semua individu tanpa berbeza jantina, tanpa berbeza agama, keturunan, darjat, kaum dan sebagainya. Perlindungan. Bagaimana dikatakan peranan perlembagaan persekutuan ini adalah memberikan kesamarataan, iaitu perkara ke-8 di mana memberikan perlindungan. Definisi perlindungan adalah suatu tempat berlindung, tempat yang melindungi. Malaysia sebagai negara yang berperlembagaan memberikan perlindungan yang sama rata buat semua warga negara Malaysia. Menurut Philippus Hadjon berpendapat bahawa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Ini merupakan info tambahan dalam konteks perlindungan hukum. Jadi kita akan lebih mengupas sekali lagi apa itu perlindungan. Baiklah, perlindungan adalah memastikan semua warga negara dan rakyat Malaysia mendapatkan hak dan perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang tanpa membezakan bangsa, agama dan sebagainya. Jadi perlindungan di Malaysia diberikan buat semua warga negara tanpa mengikut bangsa, agama yang tertentu. Dia tiada ketetapan, okey. Jadi, ia memberikan perlindungan yang sama dan adil buat semua yang merangkumi semua aspek dalam undang-undang. Seperti contohnya perlindungan dari segi fizikal, perlindungan dari segi keselamatan, fizikal dan mental, dan semestinya perlindungan dari segi kesejahteraan penduduk yang menetap di Malaysia sebagai warga negara ataupun rakyat Malaysia sejahtera. Misalnya, perlindungan terhadap etnik yang minoriti bilangannya berbanding etnik majoriti seperti kaum Melayu, India, Cina merupakan majoriti. Etnik minoriti seperti komuniti Baba Nyonya, Cina Peranakan Kelantan, Ceti, etnik Siam juga ada. Melayu Riau, Sing dan banyak lagi. Jadi di sini perlindungan bagi kesamarataan perkara ke-8 sebagai peranan perlembagaan persekutuan adalah memberikan perlindungan kepada semua
tanpa mengira perbezaan bahasa, agama dan sebagainya. Pendidikan. Bagaimana peranan perlembagaan persekutuan dalam memberikan masyarakat Malaysia yang demokrasi serta adil, iaitu berperanan dalam memberikan kesamarataan perkara yang ke-8, iaitu memberikan pendidikan yang sama rata. Bagi konteks pendidikan, sebelum saya menerangkan pendidikan, saya akan memberi sedikit definisi mengenai pendidikan. Pendidikan, kata dasarnya ialah didik, serta diberikan imbuhan pen dan juga kan, dan jadinya pendidikan. Okey, didik adalah merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kepakaran khusus dan ia juga tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam. Baiklah, saya akan menerangkan bagi konteks pendidikan sebagai hak kesamarataan buat semua warga negara Malaysia. Semua warga negara Malaysia berhak mendapatkan hak sama rata menerima pendidikan sebagai peranan perlembagaan persekutuan. Baiklah, ia adalah untuk memastikan semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam menikmati pelbagai aspek seperti kemudahan peralatan dalam pendidikan. Akses pendidikan yang sama rata dan adil adalah layak untuk semua individu tanpa mengira latar belakang, tanpa mengira kelas sosial, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira jenis kelompok institut pendidikan seperti SJKC, SJKT dan sebagainya. Jadi, semuanya berhak menerima pendidikan yang sama rata tanpa mengira perbezaan. Baiklah, perbezaan kelompok sosial seperti perbezaan kelompok sosial bangsa, agama antara sekolah-sekolah sebagai institut pendidikan kebiasaannya berlaku apabila kumpulan minoriti dalam komuniti sekolah itu tinggal dalam sebuah tempat yang majoriti penduduknya berlainan bangsa, agama. Seperti tadi saya cakap, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, di mana di sini majoritinya adalah semestinya kalau SJKC majoritinya kelompok sosialnya berbahasa Cina, dan juga SJKT kelompok sosialnya adalah Tamil. Jadi apabila ada komuniti minoriti yang bersekolah di SJKC atau SJKT yang berbeza dengan agama dan bangsa, di sini tiada sebarang perbezaan, tiada diskriminasi. Tanpa mengira perbezaan itu, mereka semua layak menerima pendidikan yang sama rata. Okay. Seterusnya, berlaku juga jurang pendidikan antara sekolah yang pertempatannya di luar bandar berbanding sekolah yang berada di bandar. Ini merupakan faktor lokasi dan latar belakang sekolah, kedudukan sekolah, melibatkan iklim pendidikan setara ataupun selari mengikut pertempatan lokasi sekolah tersebut. Misalnya sekolah di luar bandar selalunya lebih kurang menerima kelebihan pendidikan yang sepatutnya layak untuk mereka terima berbanding sekolah dalam bandar yang sentiasa menerima kelebihan. Jadi di sini kita dapat mengemukakan bagaimana perlembagaan persekutuan berperanan dalam memberikan hak kesamarataan sebagai hak asasi. Perkara yang ke-8 iaitu memberikan pendidikan
yang sama rata. Baiklah, kita lihat pada contoh. Yang pertama iaitu Belanjawan 2023. Usaha baik pulih sekolah dan klinik daif disambut baik. Di sini dapat kita lihat bagaimana peranan Perlembagaan Persekutuan iaitu sebagai hak kesamarataan sebagai hak asasi perkara ke-8 iaitu dengan memberikan pendidikan dan perlindungan. Contoh yang kedua, henti diskriminasi OKU. Di sini juga merupakan dapat lihat diskriminasi dan perlindungan. Berbentuk diskriminasi dan perlindungan bagi kesamarataan sebagai hak asasi. Dan yang ketiga, graduan wanita didiskriminasikan. Di sini dalam konteks diskriminasi jantina. Baiklah, sekian daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Shanti. Saya Ting Siwei dari PM5 merupakan salah satu ahli dari kumpulan ini akan meneruskan pembentangan kumpulan ini. Dan isi yang saya akan utarakan ialah perkara 152 bahasa kebangsaan. Baiklah, seperti mana yang kita sedia maklum, bahasa Melayu itu merupakan bahasa rasmi bagi negara Malaysia. Jadi dalam perkara 152 ini menguatkuasakan bahawa bahasa Melayu itu merupakan bahasa kebangsaan persekutuan. Jadi bahasa ini secara automatiknya telah menjadi bahasa perantaraan yang mana digunakan untuk tujuan urusan rasmi. Jadi maksud saya rasmi di sini, contohnya ada urusan rasmi yang perlu dikendalikan ataupun dilaksanakan dalam kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri. Jadi kat sini perkara ini telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan bahagian yang ke-12. Jadi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ini telah ada dalam Akta Bahasa Kebangsaan yang mana telah diluluskan pada tahun 1967. Jadi seperti mana yang kita tahu, bahasa Melayu itu merupakan bahasa rasmi bagi negara Malaysia ini. Jadi walaupun bahasa Melayu itu bahasa rasmi, namun kita sebagai rakyat Malaysia ataupun masyarakat di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain selain bahasa Melayu tanpa halangan. Jadi erti kata yang ringkas kat sini, kita sebagai rakyat Malaysia ni boleh menggunakan bahasa lain, contohnya bahasa Inggeris, bahasa Mandarin ataupun ataupun dialek yang ada di setiap negeri tanpa halangan dalam yang mana kita boleh gunakan dalam komunikasi seharian. Dan antara syarat dalam perlembagaan ini termasuklah tiada seorang pun yang boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan selain maksud rasmi, mengajarkan atau belajar bahasa lain. Jadi secara ringkasnya, setiap rakyat ataupun setiap masyarakat mempunyai kebebasan untuk mempelajari bahasa yang lain selain bahasa Melayu. Jadi, tiada perkara yang boleh menjejaskan hak kerajaan persekutuan atau negeri bagi memelihara dan meneruskan penggunaan serta pengajaran bahasa kaum lain dalam persekutuan. Jadi secara ringkasnya, negara Malaysia kita ni, rakyat yang hidup dalam Malaysia ni, dia bebas untuk menggunakan bahasa lain selain bahasa Melayu. Yang mana kita boleh dituturkan dalam kehidupan seharian kita. Dan jika kita dilihat secara aspek rasionalnya, kenapa bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan persekutuan? Bukannya bahasa lain yang dijadikan sebagai bahasa kebangsaan persekutuan. Sebab benda ini kita boleh lihat balik kepada dari segi aspek sejarah kita yang dulu. Sebab dari dulu pun, bahasa Melayu ini merupakan bahasa perantaraan antara orang tempatan di sana dengan
pedagang-pedagang yang datang dari tempat yang lain. Jadi, tidak heranlah sekiranya bahasa Melayu itu boleh menjadi salah satu alat untuk menyatu padukan setiap rakyat yang ada di Malaysia ini yang mana terdiri daripada pelbagai kaum. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kedudukan bahasa Melayu. Jadi seperti mana yang telah saya ceritakan sebentar tadi, bahasa Melayu itu merupakan bahasa perantaraan ataupun lingua franca sejak abad yang ke-15 lagi. Jadi bahasa Melayu ini telah menjadi bahasa komunikasi sejak abad Kesultanan Melaka lagi. Mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa mereka berkomunikasi antara pedagang dengan masyarakat tempatan di sana. Jadi kedudukan bahasa Melayu ini sebenarnya telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu perkara 152 dalam Akta Bahasa Kebangsaan. Jadi seperti mana yang kita tahu, penggunaan bahasa Melayu ini sebenarnya sangat meluas dalam urusan rasmi terutamanya. Contoh dalam mesyuarat, dalam agenda surat menyurat dalam undang-undang kita ataupun kehakiman. Jadi biasanya apa-apa perkara yang berkaitan dengan urusan rasmi, kita akan menggunakan bahasa kebangsaan kita iaitu bahasa Melayu. Dan pada pendapat saya juga, kenapa bahasa Melayu itu dipilih sebagai bahasa perantaraan sejak abad yang ke-15 lagi sebab bahasa Melayu itu sebenarnya satu bahasa yang mana mudah difahami dan mudah dikuasai oleh orang ramai, oleh masyarakat tempatan di sana maupun oleh pedagang yang datang dari tempat yang lain, dari negara yang lain. Oleh itu sampai kinilah bahasa Melayu itu digunakan dalam urusan rasmi, dalam kehidupan harian kita, serta menjadi bahasa Melayu ini sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara kita. Bahkan pada zaman Kesultanan Melaka lagi, ada sesetengah pegawai British, mereka tertarik dengan bahasa Melayu kita. Contoh salah satu pegawai British yang kita tahu iaitu R.J. Wilkinson. Mereka merupakan salah satu pegawai British yang mana mereka tertarik untuk belajar dan menggunakan bahasa rasmi dalam kehidupan harian. Baiklah, seterusnya kita pergi untuk melihat peranan Perlembagaan Persekutuan dari segi aspek bahasa kebangsaan kita. Bagaimana? Okay, jadi yang pertama ialah bahasa Melayu ini sebagai bahasa perpaduan. Kenapa saya cakap begitu? Sebab apa yang kita boleh lihat ini, bahasa Melayu itu sebagai jambatan. Dia seolah-olah satu jambatan yang mana menghubungkan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum di sini. Dalam erti yang kata yang ringkas, contohnya kat sini, seperti mana yang kita maklum, kat negara Malaysia ni terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa kan. Jadi contoh yang kita yang tahu kat sini majoriti adanya Melayu, Cina, India dengan etnik-etnik yang ada di Sabah Sarawak contohnya macam Melanau, Penan, Kiput, Lumbawang, lepas tu Kadazan Dusun, Murut dan sebagainya. Jadi walaupun pelbagai etnik dan bahasa yang kita guna di sini, kita tetap menggunakan bahasa Melayu sebagai satu bahasa perantaraan, bahasa komunikasi maupun bahasa interaksi antara satu sama lain. Jadi di sini pentingnya ada satu bahasa rasmi yang mana kita boleh digunakan bersama. Okey, jadi yang keduanya ialah dia merupakan asas pembangunan negara dan lambang jati diri. Jadi bahasa Melayu ini telah diiktirafkan sebagai satu bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang mana digunakan dalam negara kita. Jadi yang ketiga ialah sebagai medium ataupun platform komunikasi iaitu bahasa pertuturan umum dan bahasa rasmi negara. Yang mana di sini kita boleh menjaminkan kualiti penggunaan bahasa dalam urusan politik
pendidikan dan perniagaan. Okey, jadi di sini saya bagi contoh. Mungkin dari segi urusan politik, urusan politik adanya menteri-menteri, mereka semua menggunakan bahasa Melayu yang rasmi untuk menyampaikan ataupun untuk melaksanakan tugas-tugas mereka untuk menjamin keamanan, kesejahteraan negara kita. Begitu juga dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kita semua menggunakan bahasa rasmi kita iaitu bahasa Melayu untuk berkomunikasi. Dan mahupun dengan perniagaan, dalam bidang perniagaan juga, majoriti menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi, untuk menjalankan hubungan dua hala antara pembeli dengan penjual. Jadi isi yang keempat pula ini ialah pembelajaran dan pengajaran iaitu PDP, bahasa Melayu serta bahasa lain dilaksanakan secara berterusan dan konsisten. Dan ini kita boleh bagi contoh kat sekolah. Yang ini khususnya kita bagi kepada generasi yang baru sebab bahasa Melayu ini pada pendapat saya semakin dipinggirkan sekiranya tidak dimartabatkan semula, tidak memartabatkan, tidak dipelihara dengan baik. Sebab seperti mana yang kita tahu, bahasa Melayu itu merupakan bahasa yang sangat penting dalam negara kita. Bahkan dalam sekolah juga kita adanya subjek bahasa Melayu yang mana kita wajib lulus dalam peperiksaan. Jadi bagi saya ini merupakan salah satu syarat penting yang mana boleh mengelakkan peminggiran bahasa dalam arus pemodenan. Seperti mana yang kita tahu dalam arus yang zaman moden ini mesti banyak yang menggunakan bahasa Inggeris, bahasa selain bahasa Melayu. Jadi untuk mengelakkan ataupun mengkurangkan isu itu, kita boleh memperbanyakkan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian kita. Selain itu, kita juga mendorong untuk generasi yang baru ini untuk mempelajari ataupun menguasai pelbagai bahasa. Bukan saja bahasa Melayu, bahkan mungkin boleh menguasai bahasa Inggeris ataupun bahasa yang global yang boleh digunakan dalam semua dunia. Jadi, pada pendapat saya, ada baiknya kenapa kita adanya perlembagaan persekutuan ini, bahkan adanya syarat-syarat tertentu. Contohnya, pelajar perlulah mendapat grade yang lulus sekurang-kurangnya dalam bahasa Melayu sebab bahasa Melayu itu sendiri merupakan bahasa rasmi kita. Kalau kita rakyat Malaysia yang tidak menjaga, tidak memelihara, tidak memartabatkan bahasa kita sendiri, siapa lagi yang akan memartabatkan bahasa kita, bahasa kebangsaan kita. Jadi bagi saya, perlembagaan persekutuan ini dari segi bahasa kebangsaan ini agak penting untuk diteruskan agar generasi yang baru, generasi yang akan datang dapat meneruskan menggunakan bahasa Melayu kita ini sebagai bahasa perantaraan mahupun bahasa kebangsaan yang boleh dikomunikasi untuk negara-negara di luar negara-negara maju di luar nanti. Baiklah, ini merupakan beberapa contoh akhbar mengenai bahasa Melayu. Jadi yang pertama ni kita boleh lihat adanya bahasa Melayu ini sebagai bahasa rakyat Malaysia. Jadi kalau kita sebagai rakyat Malaysia sendiri tak gunakan bahasa Melayu, siapa lagi akan guna? Takkanlah pelancong-pelancong asing, bahkan pelancong-pelancong asing di luar pun tertarik untuk belajar bahasa kita. Jadi kita sendiri yang rakyat Malaysia ini jugalah perlu menghargai bahasa kita. Jadi satu lagi yang ada di sini, bahasa Melayu itu bukan sekadar bahasa alat komunikasi.
Dia juga melambangkan bukti semangat cintakan negara. Dan di sini merupakan beberapa kata apa yang berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara Malaysia. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.